Belum. Okey. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua yang hadir pagi ni. Okey, terima kasih cikgu ucapkan. Baik, kita akan teruskan dengan tajuk yang kelima dan tajuk yang terakhir. Subtajuk standard pembelajaran yang kelima iaitu variasi. Okey, variasi ataupun membawa maksud lain dia kepelbagaian. Kita akan berkomunikasi ataupun berbincang mengenai variasi selanjar, dan variasi tak selanjar. Variasi selanjar, variasi kepelbagaian selanjar dan kepelbagaian tak selanjar. Apa maksud selanjar, apa maksud tak selanjar? Kita akan tengoklah. Baik, yang pertama kita fokus kepada variasi selanjar dahulu. Variasi selanjar. Awak nampak saya letak gambar kat sini. Kalau dalam buku teks awak dia bagi gambar ni. Variasi antara murid-murid. Awak tengok gambar, ini gambar buku teks awak. Ada pelajar lelaki yang ketinggiannya ada yang tinggi, ada yang sedikit rendah. Ada yang berkulit cerah, ada yang berkulit gelap, ada yang itu yang saya nampak. Apa lagi yang awak nampak? Boleh kongsikan dengan saya tak apa yang awak nampak dalam buku teks awak tu, muka surat 103. Gambar foto 5.9. Saya dah sebut tadi apa? Ketinggian, warna kulit. Apa lagi yang boleh nampak dengan jelas lah? Ada tak? Awak nampak apa? Saja nak bercakap. Nampak apa? Ke tak nampak apa-apa? Saya dengar ke tak ni? Kaki kurus tak ada tulang. Mana kaki kurus tak ada tulang? Kaki kurus tak ada tulang. Mana awak tahu dia tak ada tulang? Pandai dia, tapi boleh lah. Itu yang awak nampak nampak macam kaki dia kurus, macam tak ada tulang. Tapi pelik juga tu, dia boleh berdiri. Bagus-bagus. Siapa tadi? Muhyiddin Mana mesej tadi? Lagi-lagi apa lagi yang awak nampak? Baca balik. Kaki kurus tak ada tulang. Yang lain tak nampak apa-apa. Apa yang berbezanya pada setiap individu itu? Warna kulit, rambut. Warna kulit, warna rambut. Warna rambut kalau setakat yang ni nampak macam semua hitam, tapi boleh jadi ada yang warna perang, betul tak? Kita tak nampak dengan jelas kan? Boleh, betul? Warna kulit, warna rambut. Itu maksudnya anda boleh bezakan daripada individu A, individu B, individu C, anda boleh bezakan dia. Jadi itu sebenarnya kita nak mengkaji variasi, kita nak mengkaji kepelbagaiannya. Cuma variasi kita ada dua jenis, iaitu selanjar dan tak selanjar. Variasi selanjar menunjukkan perbezaan yang tidak ketara. Selanjar maksudnya menunjukkan perbezaan yang tidak ketara. Siapa tu? Ada orang baru join. Haikal. Haikal. Selamat datang Haikal. Sambung balik kita baru je masuk variasi selanjar. Menunjukkan perbezaan yang tidak ketara. Maksudnya tak jelas. Perbezaan yang tak jelas antara individu dalam populasi yang sama. Kalau kita tengok perbezaan tu, kita contohlah nak cakap ketinggian dan jisim. Awak tengok tinggi, awak nak sebut macam mana? Tanpa awak tahu ukuran tinggi dia. Yang ni tinggi. Yang ni rendah. Ni tinggi sikit, yang ni rendah sikit. Ni tinggi sikit je. Itu rendah sikit. Rendah banyak. Nampak tak? Kita nak sukat dia ataupun kita nak ukur dia tu tak jelas. Maksudnya ada macam mana nak cakap? Dia tak ketara. Ni tinggi. Ini naik sikit je. Ni banyak. Nampak tak saya tunjuk tangan saya? Yang ni tinggi.
Okay, yang ni rendah sikit je. Yang ni rendah sikit je. Macam tu. Maksudnya dia punya perbezaan tu tak jelas, tak ketara, tak nampak sangat. Okay, unless lah kalau orang tu tinggi, seorang tinggi, seorang rendah. Nampaklah antara dua individu. Tapi sekarang ni kita tak bercakap antara dua individu saja. Kita bercakap antara semua. Okay, jadi contoh variasi selanjar pada manusia seperti ketinggian dan jisim badan. Sama juga macam jisim badan. Awak berat berapa? 50.1. Awak 50.2. Awak 53.1. Nampak tak dia punya perbezaan jisim itu tak ketara. Tak ketara, tak jelas. Jadi kita tak boleh cakap okey, siapa gemuk duduk sini, siapa kurus duduk sini. Apa istilah gemuk? Apa definisi gemuk yang membolehkan dia duduk kumpulan gemuk, dia duduk kumpulan kurus. Jadi susah kan? Jadi itu kita panggil variasi selanjar. Dia tidak ketara, perbezaan dia tak ketara ataupun tak jelas. Tapi kita masih boleh kelaskan dia. Okay, nanti saya bagi tahu macam mana cara nak kelaskan dia. Ni. Okey, ketinggian. Kita ambil contoh ketinggian tadi lah. Katakan kita ambil dalam ni 2, 4, 6, 8. Ada 8 orang. 8 orang ni lah. 8 orang ni. Okey, kita ambil dia punya bacaan berat. Tinggi, sorry. Kita ambil dia punya bacaan tinggi. Kita kelaskan dia ikut, kita panggil apa ni? Julat. Kita kelaskan dia ikut julat. Okey, siapa yang tinggi 145 sampai 149 duduk dekat sini. Kumpulan A. Siapa yang tingginya 150 hingga 154 kumpulan B. 155 hingga 159 kumpulan C. Sebab kalau kita nak buat 154, 155, 156, jenuh lah, banyak kan. Jadi kita buat range, kita buat julat supaya kita boleh senang nak kira. Okey, ni kumpulan C. C kumpulan dia 155 hingga 159 dan seterusnya. Jadi kita kelaskan dia macam ni. Kita buat satu perkumpulan, macam itulah, macam yang saya cakap tadi lah, susah betul nak explain. Okey, variasi selanjar adalah kuantitatif. Okey, ciri ini boleh diukur dan diwakili oleh lengkung taburan normal. Ini sebenarnya taburan normal ni kalau belajar dalam maths sebenarnya, awak belajar. Kita buat taburan lah, julat. 145, 149 duduk sini. Okay, kita kira ada berapa orang. Okay, katakan dekat sini 145 hingga 149, bilangan muridnya 1. Seorang je. Berat dia 146. So dia duduk dalam kumpulan A. Okay. Kemudian untuk kumpulan B 150 hingga 154 ada 2 orang. 2 orang. Lepas tu dan seterusnya lah. Yang ni 4 orang. Dia baca ni 8. Ini 9 orang. Jadi dia letak ikut kelas kumpulan dia. Jadi kita kita boleh ukur dia dengan lengkung taburan normal. Saya punya ni, sekejap. Sekejap tutup kamera dia. Kering tekak daripada tadi 7.5 kelas saya. Okey, baik, dekat sini variasi selanjar ditentukan oleh jin tetapi juga boleh dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Okey, variasi selanjar macam tinggi ataupun berat tadi ditentukan ataupun dipengaruhi oleh jin dan juga faktor persekitaran juga mempengaruhi. Jin satu, lepas tu faktor persekitaran. Sebagai contoh, warna kulit individu ditentukan oleh jin yang diwarisi daripada ibu bapa. Tetapi individu yang sama, yang ni sama tadi, boleh mempunyai warna kulit yang berbeza apabila berada di 2 lokasi berbeza. Saya ingat ada satu soalan SPM. Saya tak ingatlah tahun bila. Dia punya soalan macam ni. Ada 2 individu tu, dia kembar. Okey, anak dia kembar seiras. Tetapi dia dijaga oleh 2 keluarga yang berbeza. Satu keluarga asal dia, okey, satu lagi keluarga angkat. Keluarga angkat ni dia bawa anak tu dijaga di kawasan lain, di tempat lain, maksudnya di negara lain. Okey, yang persekitarannya berbeza. Dan apabila dia berjumpa semula selepas 10 hingga 15 tahun, dia jumpa semula, dia berbeza, dia tak sama dah, macam dia seperti kembar sama lah kan. Dia tak sama. Dia berbeza sebab
dia tinggal ataupun hidup di dua lokasi yang berbeza. Satu di kawasan sejuk, satu di kawasan panas. Dua negara yang berbeza. Ini masuk dalam soalan periksa. Lepas tu dia tanya kenapa. Okay. Individu yang sama boleh mempunyai warna kulit yang berbeza apabila berada di dua lokasi yang berbeza. Contoh, ini kalau kes satu individu. Yang saya cerita tadi soalan kalau dua individu. Satu individu dia tinggal dekat Malaysia asalnya. Tapi bila sampai satu masa dia berhijrah ke negara yang lebih sejuk, katakan dia pergi duduk dekat UK. Okay, dia duduk dekat sana dalam 3-4 tahun. Muka makin putih kita boleh cakap macam tu. Itu sebenarnya disebabkan oleh faktor persekitaran. Dia berbeza sebab dia dah duduk tempat sejuk, dah duduk tempat panas, jadi dia dah putih sikit. Sebenarnya itulah yang berlaku. Okay, faktor persekitaran. Asalnya dia gelap. Dia sebenarnya tak gelap. Sebenarnya macam ni. Dia sebenarnya kulit dia macam tu lah. Tapi bila dia berada di kawasan panas, negara panas, dia akan lebih tan, dia akan lebih gelap. Tapi bila dia berada di tempat sejuk, dia kembali kepada warna kulit asal dia. Dia bukannya makin putih pun sebenarnya. Cuma bila dia berada di kawasan yang panas, dia lebih hangus. Dia ibarat macam tu lah. Okey, itu variasi selanjar. Untuk variasi tak selanjar menunjukkan perbezaan yang ketara ataupun sangat jelas antara individu dalam populasi yang sama. Okay, contohnya kita ada kebolehan menggulung lidah. Okay, awak ambil satu populasi ni tadi, ambil geng-geng ni yang 8 orang ni tadi, awak tanya diorang, okay, boleh gulung lidah ke tak? Awak tahu tak kebolehan menggulung lidah ni macam mana? Siapa pandai gulung lidah? Ada dekat sini. Nak saya tunjuk tak? Kalau awak depan saya dekat kelas saya tunjuk. Tapi dekat kelas online ni macam tak proper je saya nak tunjuk. Saya boleh gulung lidah. Siapa boleh antara anda? Dia antara dua je. Boleh, tak boleh. Betul tak? Siapa yang boleh? Dia boleh. Dia boleh gulung lidah. Saya tak nak tunjuk sebab tak proper lah kat sini. Sebab saya record ni. Nanti orang tengok apa cikgu ni. Kalau dalam kelas saya boleh tunjuk. Saya boleh gulung lidah. Saya rasa ramai je yang boleh gulung lidah. Dia antara dua. Either one. You boleh gulung lidah atau tak. Okay, maksudnya ketara lah. Boleh gulung lidah duduk sini. Tak boleh duduk sini. Ada dua kategori je. Itu adalah perbezaan yang ketara. Yang jelas. Boleh tak boleh. Ataupun jenis cap jari. Jenis cap jari lagilah takkan sama. Okay, jenis cap jari lagilah berbeza antara individu. Okay, jenis cuping telinga. Jenis cuping telinga ni dia ada dua. Kalau cap jari ada banyak lah kan. Memang berbeza, semua orang pun berbeza. Okay, jenis cuping telinga ni sama ada cuping telinga melekap ataupun cuping telinga bebas. Saya nak tunjuk tak boleh juga. Dia tak gambar. Okey, kebolehan menggulung lidah ada dalam buku awak. Cuping telinga melekap maksudnya dia punya cuping tu dia melekap dengan awak punya pipi muka ni. Bukan pipi ni, sini belakang pipi ni. Dia melekap. Kalau ada satu jenis lagi dia bebas. Awak Google lah senang. Awak nak saya Google. Awak nak saya Google, awak cari sendirilah. Okay, satu sama ada dia cuping telinga melekap ataupun cuping telinga bebas. Cuping telinga bukan telinga, cuping telinga ni yang bawah ni. Okay. Dan juga jenis kumpulan darah. Okay, baik, cikgu nak tanya, ada berapa kumpulan darah manusia? Jenis kumpulan darah ada berapa? Belajar masa form. Siapa jawab tu? 4. Okey, Muinuddin jawab 4. Tadi siapa yang buka mic tadi? Saya tak berapa dengar. Dia nak jawab? Tak dengar. Bising kita cikgu ni. Apa dia? Haikal. Haikal jawab berapa? 4. Okey, baik. Betul lah tu, ada 4 jenis. Okey. Yang pertama jenis A. Okey, yang kedua B. Yang ketiga AB. Yang keempat O. Okey, bagus. Okey, ini dia pun jawab juga A, B, O. Okey. A, B,
ABO. Jadi manusia yang ada sekarang ni, yang ada dekat bumi ni sekarang, sama ada dia kumpulan antara 4 ni sahaja. Jadi kita boleh kelaskan dengan jelas. Kumpulan A duduk sini, kumpulan B duduk sini, kumpulan AB duduk sini, kumpulan O duduk sini. Itu maksudnya perbezaan ketara, kita boleh bezakan. Jadi kita panggil dia sebagai variasi tak selanjar. Okey. Dan variasi tak selanjar ni awak boleh gambarkan dia dalam bentuk graf bar. Okey. Carta bar ini. Okey, contoh dekat sini dia bagi kumpulan darah. A berapa orang? Dia tak tulis kat sini tapi tak apalah. Okay, A ada berapa orang? B ada berapa orang? AB ada berapa orang? O ada berapa orang? So, grafnya jarak-jarak. Jarak nampak tak beza antara graf yang pertama tadi dengan graf yang kedua ni? Dia ada jarak sebab dia ketara. Beza dia ketara. Kalau yang tadi saya patah balik, grafnya nampak rapat-rapat. Graf dia rapat-rapat. Itu beza dia. Jadi dalam soalan memang ada keluar dia bagi graf. Dia bagi graf ni, contoh dia bagi graf 5.28. Dia pun tanya ini adalah variasi apa? Ataupun dia bagi graf yang tadi, graf bar tadi, ini variasi apa? Ataupun dia tak tanya macam tu, dia tanya indirectly. Okay, graf ini menunjukkan jenis variasi tak selanjar. Ataupun kat sini dia highlightkan. Pernah keluar banyak soalan daripada tajuk variasi ni keluar. Okey, carta bar digunakan untuk mewakili variasi tak selanjar. Okay, variasi tak selanjar adalah kualitatif. Kualitatif maksudnya kita nak tengok kualiti dia. Variasi tak selanjar ditentukan oleh faktor genetik sahaja. Kalau dia pergi duduk negara lain macam saya cerita tadi pun, kumpulan darah dia tak akan berubah. Itu maksudnya faktor genetik sahaja. Oleh itu, trait bagi variasi tak selanjar boleh diwarisi daripada satu generasi kepada generasi seterusnya dan tidak dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Okey, cikgu dah masuk sampai variasi tak selanjar. Okey, mana tadi? Trait bagi variasi tak selanjar boleh diwarisi, okey, dan tidak dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Okay, baik. Faktor-faktor yang menyebabkan variasi, ni antaranya tadi faktor genetik kan, dan juga faktor persekitaran. Okey, faktor genetiknya kenapa? Yang pertama, pindah silang. Okey, dalam tajuk meiosis, mitosis tu. Okey, pindah silang antara kromosom homolog semasa meiosis membolehkan pertukaran bahan genetik dan menghasilkan kombinasi genetik yang baharu. Okey, itu yang pertama, kita recall balik tajuk meiosis. Okay, yang kedua, penyusunan kromosom secara bebas. Kromosom tu kan dia bebas nak bersilang kat mana tu kan. Menghasilkan gamet yang mempunyai maklumat genetik yang berlainan. Okey, sebab tu untuk untuk proses penyusunan kromosom secara bebas ni, maksudnya kalau katakan saya tunjuk contoh, dia bersilang dekat sini. Okey, dia akan dapat anak yang macam ni. Kalau dia bersilang dekat bawah, contoh dekat tempat lain lah, maksudnya lokasi yang berbeza, dia akan dapat ciri anak yang lain. Okay. Yang ketiga, persenyawaan secara rawak antara jantan dan gamet betina menghasilkan zigot dengan kombinasi genotip yang berlainan. Ini masa proses persenyawaan lah. Okay, kita tak tahu gamet jantan yang mana yang akan berjaya bersenyawa dengan gamet betina. Kalau pasangan A lain, sebab tu setiap anak yang lahir dia tak akan sama. Okay, anak nombor 1 lahir macam ni muka dia. Yang kedua macam ni. Memanglah dia ada iras-iras sebab dia bawa genetik daripada ibu dan ayah yang sama. Tapi dia tak seiras. Okay, yang keempat. Mutasi kromosom dan mutasi jin menghasilkan fenotip baru akibat perubahan dalam maklumat genetik. Yang ini pun awak dah belajar, mutasi. Okay, perubahan. Okay. Kemudian kita tengok faktor persekitaran. Okay, faktor persekitaran contohnya pH, cahaya matahari, suhu, air, iklim dan pemakanan boleh menyebabkan perubahan ciri pada organisma. Contohnya, seseorang yang mempunyai warna kulit yang lebih gelap jika selalu terdedah kepada cahaya matahari. Macam yang saya cerita tadi kan.
Duduk dekat Malaysia ni gelap. Bila pergi duduk UK jadi cerah. Seseorang akan menjadi gemuk sekiranya terlebih makan. Nampak? Pemakanan. Satu yang saya cerita pasal kembar tadi, dia berbeza. Seorang kurus, seorang gemuk. Pemakanan. Okay. Bunga hydrangea spesies berwarna biru jika ditanam di tanah berasid. Tetapi dia akan berwarna merah jambu jika ditanam di tanah yang beralkali atau neutral. Ini untuk tumbuhan. Tumbuhan pun berbeza juga. Dia boleh menunjukkan ciri yang berlainan pada tanah yang berlainan. Ini disebabkan oleh faktor persekitaran. Boleh berubah. Faktor genetik, bila dia dapat genetik itu sahaja yang dia dapat. Okay, dia tak akan berubah. Okay, baik. Dan ini adalah terakhir dah ni. Hari ni sikit je kita belajar. Okay, kepentingan. Kenapa perlunya variasi? Kenapa perlu ada variasi? Okay, kenapa perlu berbeza? Yang pertama, variasi pada organisma membolehkan organisma itu menyesuaikan diri terhadap perubahan persekitaran. Okay, dia nak sesuaikan diri dengan persekitaran di mana dia hidup. Contohnya kalau kalau yang pergi berhijrah duduk dekat UK tadi, overseas tadi, tempat sana sejuk kan. So dia perlu, kalau kata ini contoh mudah lah kalau contoh dia kurus, tapi bila dia pergi kat sana, dia perlu makan banyak supaya dia boleh simpan lemak dalam badan dia, supaya dia boleh berada di kawasan yang sejuk. Ada penebat, orang gemuk ni, bukanlah saya kata gemuk ni bagus, orang yang lemaknya banyak, dia boleh bertahan dalam cuaca yang sejuk. Kalau yang kurus ni asyik menggigil je lah sebab tak ada lemak nak bertindak sebagai penebat. Okey, individu dengan ciri berlainan atau berbeza daripada kumpulan majoriti mampu bertahan, menyesuaikan diri dan bermandiri dengan perubahan persekitaran. Maksudnya dia akan lebih, dia bila dia dah adapt dengan sesuatu keadaan, dia boleh hidup lebih lama. Dia boleh sesuaikan diri. Itu kepentingan dia. Jika semua individu adalah serupa, mereka akan pupus apabila suatu perubahan drastik berlaku dalam persekitaran. Contoh, semua manusia sama je. Tahap kesihatan dia sama, dia punya imunisasi pun sama. Bila berlaku satu perubahan drastik, contoh datanglah satu virus menyerang populasi manusia, tahap imuniti dia orang semua sama kan. Virus datang sama, semua mati. Apa yang tinggal? Sebab tu kita ni kena berbeza. Katakan individu yang A, dia tak boleh, dia macam imunisasi dia rendah. Contoh. Imunisasi dia rendah. Jadi datang virus dan dia ada dua individu. A rendah, imunisasi individu B tinggi. Datang satu virus, dia akan serang pada individu yang mempunyai imuniti rendah. Okay? Yang sihat, yang imunisasi badan dia kuat, masih boleh survive. Jadi spesies manusia ini, dua spesies ini tak akan pupus. Itu maksud dia dekat sini. Sebab tu kalau anak klon, tahu tak klon? Kita dah belajar klon kan? Kalau organisma klon, satu klon, satu individunya diserang penyakit, semua akan mati. Sebab dia punya ciri sama. Dia diserang oleh satu penyakit, semua kena serang. Itu kelemahan klon. Perubahan kalau semua sama. Itu kalau kita tak boleh sama. Unless kita buat pengklonan itu untuk tujuan tertentu. Okay. Kepentingan variasi yang keempat. Okay, variasi membolehkan kita membezakan dan mengecam setiap individu dalam spesies yang sama dengan mudah. Saya tengok Muinuddin ni, dia bezalah dengan Badri. Dia bezalah dengan siapa lagi yang ada ni? Sebut nama. Dia bezalah dengan Alia, dia beza dengan Haikal dan sebagainya lah. Kalau semua sama, nanti saya nak tanya, mana satu Badri, mana satu Haikal? Semua sama kan? Sebab tu perlunya variasi. Kita boleh bezakan antara setiap individu itu. Okay, yang seterusnya dah tak tahu berapa dah. Okay, variasi membantu organisma dalam penyamaran untuk melindungi diri daripada pemangsa. Ini gambar yang saya tunjuk ni. Ada tak dalam buku teks awak? Tak ada tak ada. Nampak tak? Nampak tak? Ini adalah cicak sebenarnya. Dia spesies cicak lah, spesies cicak hutan. Okay. Bila dia boleh bervariasi, dia boleh
ikut persekitaran dia. Dia duduk dekat pokok, dia akan menyamar, penyamaran seolah-olah dia ni pun pokok juga. Jadi pemangsa tak nampak dia. Nampak? Itu kepentingannya variasi. Pentingnya variasi. Awak nampak ke tak tu cicak tu sebenarnya? Awak nampak mata tak? Ni mata dia. Ni mata dia. Siapa tu yang milk tea siapa? Ni kena bagi tahu nama yang pelik-pelik ni kena bagi tahu sebab saya rekod kehadiran ni. Nanti saya tak tahu siapa. Okey. Mana tadi? Membantu organisma dalam penyamaran. Okay, next. Yang ni untuk tumbuhan pula. Variasi pada haiwan dan tumbuhan juga meningkatkan nilai tambah sesuatu haiwan dan tumbuhan tersebut. Okay, sebagai contoh, hasil daripada kejuruteraan genetik dan pembiakbakan. Laju ke? Saya ulang balik sekali. Okay, sebagai contoh, hasil daripada kejuruteraan genetik dan pembiakbakan pilihan haiwan dan tumbuhan dengan ciri genetik baru boleh dihasilkan mengikut sifat yang kita hendaki. Yang kita belajar tajuk sebelum ni lah. Okay, kita nak ciri yang mana kita pilih, kita lakukan kejuruteraan genetik, kita lakukan pembiakbakan, kita clone ke, kita teknik apa lagi teknik clone dan sebagainya lah, saya pernah lupa dah. Okay, kita boleh hasilkan individu dengan sifat yang dikehendaki. Itu penting juga variasi. Okay, kemudian apabila kita dapat hasil daripada kejuruteraan genetik dan pembiakbakan pilihan, kita boleh meningkatkan kualiti dan kuantiti hasil pertanian. Ini dari segi haiwan dan tumbuhan lah. Okey, baik. Saya rasa itu sahaja. Sebenarnya yang kita bincang tadi semua daripada buku teks awak pun ada. Jadi boleh tengok, boleh buatlah. Ada soalan berkaitan dengan variasi? Kalau ada boleh tanya. Sebab variasi ni saya tajuk yang pendek je kan. Nak sambung tak ada. Muinuddin, tak ada. Yang lain-lain? Kalau ada boleh tanya, awak nak check ke, awak nak on mic pun boleh. Ada tak? Okey, cuma satu sebelum saya terlupa tadi, yang siapa nama milk tea, tu siapa ya? Nanti saya ikut kehadiran susah tak tahu nama. Siapa? Ada siapa-siapa tahu milk tea ni siapa? Sudah, semua tak tahu. Empunya diri tu tak tahu juga ke? Sebutlah nama, nanti saya tak tahu siapa saya nak ikut kehadiran. Teh ais ke ni? Teh. Siapa? Muinuddin tak tahu. Siapa-siapa tadi dia dah bersuara tapi tak clear. Start berapa dia? Ataupun boleh tak? Awak check pun tak apa, cikgu baca. Yang lain-lain kalau ada soalan boleh utarakan, boleh tanya terus. Awak nak check ke, awak nak on mic ke apa boleh juga. Ni siapa milk tea ni? Tak nak ngaku pula. Nanti saya tak tanda kehadiran awak. Okey, yang lain tak ada ke? Soalan berkaitan dengan variasi lah. Okey, kepelbagaian kita. Tak ada? Sudah, jenuh pula nak menunggu. Okey, nanti milk tea ni awak PM cikgu siapa Nanti kesian pula awak, saya tak rekod kehadiran awak. Okey, kalau tak ada, saya nak minta awak lengkapkan nota, siapkan nota macam biasalah, siapkan nota. Haikal, okey tak ada cikgu. Okey, thank you respon. Okey, baik, awak lengkapkan nota ringkas kalau boleh bentuk apa? Peta iting ke. Okey, kemudian soalan praktis formatif 5.5, nombor 1 sampai nombor 5. Okey, cuba jawab apa maksud variasi. Okey, jenis variasi ada 2 kan. Okey, namakan jenis tadi. Okey, banding dan bezakan antara kedua-dua jenis variasi.
Okey, banding beza biasanya awak boleh buat dalam bentuk jadual. Okey, yang kita dah bincang tadi beza dia macam mana. Okey, kita nak gambarkan kalau variasi selanjar nak guna graf apa, variasi tak selanjar guna graf apa. Okey, cirinya macam mana. Okey, jadi boleh banding bezakan. Okey, faktor nombor 3 nyatakan 2 faktor genetik. Kita dah bincang tadi. Nombor 4, bagaimana faktor persekitaran menyebabkan variasi. Pun ada juga. Yang kelima, 3 kepentingan variasi. Cikgu buku teks sains. Awak tak ambil buku teks lagi? Dah lama lah. Awak tak ambil buku teks lagi kan? Dah lama dah. Kalau awak tak ambil lagi, awak boleh guna buku teks yang digital dululah. Tak dapat subjek sains. Oh, dah ambil yang lain, subjek sains tak dapat lagi nanti saya tanyakan dengan cikgu SPBT. Kalau awak nak awak ambil, nak datang sekolah ke? Kalau awak nak datang sekolah, awak kena PM dulu cikgu. Nanti cikgu tanya macam mana, boleh ke tak? Sebab dia nak datang sekolah tak boleh sewenang-wenang, kena ada SOP juga kan. So sementara awak tak dapat buku lagi, saya dah bagi buku teks dulu kan, yang digital tu, boleh guna yang tu dulu. Okay, semua tak dapat lagi kan buku sains. Sebab ada kelas UPM ada yang dah dapat. Mungkin masa awak ambil tu tak cukup buku lagi. Okay, nanti cikgu tanyakan balik sekali lagi kalau dah ada. Tapi kalau nak datang pun tak boleh datang sembrono. Tak dapat lah, Haikal pun tak dapat lagi Oh, semua tak dapat lah kot maksudnya kelas awak. Tak ada yang dah dapat. Tak apalah, boleh guna buku teks digital dulu. Boleh guna buku teks digital dulu Okey, soalan tajuk kita hari ni tak ada So saya nak tamatkan dekat sini. Awak sambung dulu, siapkan nota. Lepas tu soalan praktis formatif 5.5 muka surat 108. Kalau tak ada apa-apa, itu sahaja untuk hari ni. Terima kasih yang join. Kita jumpa next class hari Rabu. Okey, itu sajalah. Okay, kalau lepas ni tiba-tiba masa awak nak buat nota ada soalan ke, awak boleh tanyakan. Okay, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.